Wanita tu mendesis, tangannya diangkat tinggi. Kukunya yang panjang mencengkam leher Amir. Nafas Amir jadi sesak. Kuku tajam tu menusuk ke batang lehernya. Darah merah meleleh dari leher yang dicengkam kuat. Mata Amir terbeliak di saat malaikat maut datang mencabut nyawanya. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Jerangkap 333 part terakhir, yang mana terlepas part-part sebelum ni saya letakkan link dekat atas ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni bagi sokongan pada saya ya. Terima kasih. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Serentak dengan tu, mereka terdengar benda jatuh dari arah dapur. Fatimah dan Mastinah berpandangan. Mereka sama-sama bangun menuju ke pintu bilik. Mastinah berbisik, "Bunyi apa tu puan? Macam balang jatuh atas lantai je. Jom kita tengok." Fatimah tarik tangan Mastinah menuju ke dapur. Sebaik saja mereka sampai di dapur, mereka dikejutkan dengan kelibat Amir. Fatimah bersuara, "Allah, abang ke? Abang buat apa ni?" "Nak buat air, terlepas balang gula." "Mastinah, tolong saya kemaskan." "Tak jadi nak buat air. Jom masuk bilik." Amir tarik tangan Fatimah menuju ke bilik. Tinggallah Mastinah sendirian di dapur. Sebaik saja mereka berada dalam bilik, Fatimah terfikir, setahu dia lah, Amir langsung tak pernah tahu dekat mana letaknya gula atau kopi. Fatimah bertanya, "Tak pernah pula abang nak buat air sendiri?" "Saja je." "Abang ni okey ke tak? Sayang tengok macam kena sergah hantu je. Tangan pun sejuk ni." "Sebenarnya abang ingat sayang dekat dapur nak buat air. Abang sengaja nak sergah sayang, tapi sayang tak terkejut pun. Bila sayang berpaling, abang tengok tu sebenarnya bukan sayang." "Maksud abang jumpa hantu dekat dapur?" "Hantulah agaknya. Kalau dah mata berlubang, hidung terlopong. Ish, ngerinya. Kalau saya yang terserempak, mesti saya dah pingsan." Fatimah tarik selimut. Cepat-cepat dia padamkan lampu. Lebih baik tidur daripada dengar Amir bercerita lagi. Dia tarik Amir supaya masuk ke dalam selimut. Dia nak suaminya rapat di sisinya. Mastinah pandang dapur yang dah bersih tu. Dia rasa pelik sebab sebelum ni majikannya tak pernah buat air sendiri. Selalunya puan atau dia yang akan buatkan air. Lagipun mereka baru balik daripada makan malam. Ada sesuatu yang tuan dia nampak ke sebenarnya? Mastinah tertanya. Dia matikan lampu dapur dan segera menuju ke biliknya dekat dapur. Bayangan seorang wanita berdiri di tepi peti sejuk pandang pemergian Mastinah. Perempuan tu bersuara, "Tolong." Sayu je suara wanita tu minta tolong. Entah minta tolong daripada siapa agaknya. Mastinah tak dengar. Malam semakin larut dan bayangan tu lesap seperti kabus yang memutih. Mastinah layan Aryan yang dah bangun subuh tadi. Sementara tunggu tukang cuci dan tukang masak sampai, dia ke dapur panaskan air. Dia dukung Aryan sambil menggagah si kecil tu. Dia capai pintu peti sejuk. Bila terbuka, Mastinah terkejut. Dia berlari keluar daripada dapur. Kebetulan Amir dan Fatimah sedang turun anak tangga. Fatimah berlari mendapatkan Aryan yang hampir terlepas dari dukungan Mastinah. Amir bertanya, "Mas, awak ni dah kenapa?" "Maaf tuan, puan, dalam peti sejuk." Peti sejuk? Apa yang ada dalam peti sejuk?" Amir ke dapur dan terus buka peti sejuk. "Biasa je, tak ada apa pun dalam peti sejuk tu." Mastinah bersuara lagi, "Maaf tuan, memang tadi saya nampak ada benda dalam peti sejuk tu. Lain kali hati-hati dengan Aryan. Kalau jadi apa-apa pada anak saya hantar awak balik." Amir tinggalkan Fatimah dan Mastinah dekat dapur. Dia nak bersiap-siap pergi bekerja. Mata Mastinah masih lagi melilau di sekitar dapur. Fatimah yang sedang dukung Aryan tarik tangan Mastinah duduk ke ruang tamu. Suara televisyen diperlahankan. Aryan dia lepaskan dalam tempat permainannya. Mastinah bertanya, "Puan kerja hari ni?" "Saya cuti 2 hari mas." "Kenapa ni sebenarnya? Apa yang awak nampak dalam peti sejuk tu?" "Entahlah puan, mata saya berbohong barangkali. Dalam peti sejuk tu saya nampak kepala budak kecil puan."
Jangan-jangan buah tembikai sebiji tu awak sangka kepala budak kecil. Memang dalam peti sejuk tu ada sebiji buah tembikai. Cadangnya dia nak buat jus tengah hari ni. Fatimah bersuara lagi. Perasaan awak je tu Mastina. Tapi kan malam tadi tuan pun ada cerita dengan saya pasal gangguan dekat dapur. Katanya bukan dia yang pecahkan balang gula, tapi ada sesuatu yang lain. Hantu katanya. Saya pun pelik juga. Sejak tuan balik dari Kuala Lumpur, ada saja benda pelik jadi dalam rumah ni. Awak ingat apa ya Mastina? Saya tak tahu nak cakap apa puan. Kejadian pelik tak pernah terjadi dalam rumah ni sebelum ni. Ada sesuatu ikut tuan balik ke? Itulah yang saya tak pasti. Jadi tanda tanya pula. Fatimah menoleh pandang Aryan yang sedang mengikik ketawa dekat dalam katil permainannya. Fatimah bangun. Apa yang suka sangat Aryan ni? Sebaik saja dia mendapatkan Aryan, dia cuma tengok Aryan bermain je. Tak dengar pula anaknya tu ketawa. Fatimah bagi cadangan supaya mereka berdua duduk dalam bilik diam-diam sampai Amir balik tengah hari nanti. Kemudian Fatimah nak balik rumah mami dia sebab dia takut tinggal dekat rumah tu. Amir pandang cermin besar di hadapannya. Dia mengetuk-ngetuk meja dengan hujung pen yang sedang dipegangnya. Tiba-tiba, kau takkan terlepas. Itu janji aku. Janji kami. Dekat dalam cermin kelihatan wajah seorang wanita berlumuran darah merenung tajam berdiri dekat belakang kerusi dia. Amir cepat-cepat menoleh, tapi kosong. Serentak dengan tu telefon dia berbunyi. Fatimah. Sayang. Bunyi berdesis macam bunyi angin bertiup agak perlahan terkena daun-daun kering. Kedengaran jelas di telinganya. Siapa pula yang nak main-main dengan dia sekarang? Tiba-tiba, sayang. Suara halus kedengaran tiru gaya Amir panggil Fatimah tadi. Amir terkejut. Dia terus matikan telefon dan capai kunci kereta. Cepat-cepat dia keluar dari pejabatnya. Sally yang melihat Amir tergesa-gesa keluar panggil bosnya sebab ada bungkusan untuk dia. Tapi Amir laju je menuju ke arah lift. Sally letakkan balik bungkusan yang sedang dipegangnya. Sally bersuara sendirian. Suruh budak dispatch hantar terus ke rumah bos lah. Bungkusan tu nampak macam hadiah. Sebaik saja Amir sampai di rumah, dia terus meluru masuk cari anak dan isterinya. Dekat ruang tamu lengang. Dia naik ke atas cari dalam bilik tidur mereka. Fatimah dan Aryan tak ada dekat sana. Dia cari pula dalam bilik Mastinah. Bilik pembantunya tu pun kosong juga. Kemana pula mereka pergi? Amir keluarkan telefon dan terus telefon Fatimah. Dia jadi gelisah bila deringan di sebelah sana terus dimatikan tanpa jawapan. Mana pula mereka pergi? Amir jadi risau yang teramat sangat. Dia terduduk di atas lantai, pegang kepalanya yang berdenyut sakit. Tiba-tiba, Amir. Suara seorang perempuan berbisik lembut di cuping telinganya. Amir menoleh. Dia terasak ke tepi. Terkejut, matanya terbeliak. Amir bersuara, "Kau?" "Ya, aku." Wanita tu menyeringai menampakkan barisan gigi yang merah dengan kesan darah. Darah mengalir di tepi bibirnya. Matanya terperosok ke dalam. Dahinya pecah menampakkan denyutan otak yang bercampur darah. Fatimah goncang bahu Amir yang terduduk atas lantai dekat ruang tamu. Fatimah bersuara, "Abang, sayang." Amir seolah-olah baru tersedar dari mimpi. Tadi isterinya tak ada dalam rumah, tapi sekarang ada pula isterinya dekat depan mata dia. Dari mana isteri dia muncul? Fatimah bersuara, "Abang kenapa?" Terjerit-jerit panggil saya. "Saya ada dalam bilik, tapi abang macam tak nampak pun." "Kenapa bang? Sayang okey? Kenapa saya telefon abang dekat office tadi?" "Kami semua okey. Dari tadi memang duduk dalam bilik. Bila masa pula saya telefon abang?" Tiba-tiba loceng pintu berbunyi. Fatimah terus bangun dan meluru ke arah pintu. Dia melihat melalui ruang kecil pada pintu budak office boy Amir. Fatimah buka pintu dan ambil barang dari staf suaminya tu. Amir suruh Fatimah buka kotak tersebut. Sebaik saja Fatimah buka, kotak tu terlepas dari pegangannya. Dia menggigil ketakutan. Fatimah menggigil sampai rasa nak pingsan. Nasib baik Amir pegang lengan dia cepat-cepat. Fatimah tutup mata. Dengan kedua belah tangannya kelihatan benda bulat dalam kotak, tapi penuh dengan darah dan berbau busuk. Terus dia campak kotak tu. Amir bersuara, "Abang tak nak tengok? Kemas barang Aryan dan barang kita.
cepat. Kita kena keluar dari rumah ni. Kita pergi rumah Mami. Buat sementara waktu, kita duduk sana dulu. Amir bergegas tarik tangan Fatimah. Dia bagi arahan pada Mastinah supaya cepat kemas apa yang perlu je. Setengah jam kemudian, mereka dah berada dalam kereta menuju ke rumah Mami Fatimah. Amir keluarkan telefon dan terus telefon Sally dekat pejabat. Amir bersuara, "Sally, siapa yang suruh hantar barang dekat rumah saya?" "Ada orang hantar. Saya hantarlah pada bos sebab ada nama puan sekali. Mungkin hadiah untuk bos dan isteri." "Kenapa bos?" "Tak ada apa. Lain kali jangan terima apa-apa daripada orang yang bukan ada urusan rasmi dengan syarikat. Kalau barang untuk saya dan isteri, mereka akan terus hantar ke rumah, bukan ke pejabat." Sebaik saja Amir letak telefon, Fatimah terus bercerita. Sebenarnya sejak Amir balik dari Malaysia jumpa dengan Pakcik Zul, banyak benda pelik jadi dekat dalam rumah tu. Fatimah bertanya, "Apa yang dah jadi dekat sana bang?" "Semuanya okey je. Abang sendiri tak tahu kenapa." "Fatimah jangan bimbang. Nanti abang jumpa Pakcik Zul. Mungkin orang tua tu tahu apa yang abang tak tahu." Sebaik saja mereka sampai di rumah Mami Fatimah, mereka semua bergegas turun. Amir pula cari sesuatu di dalam kereta. Fatimah tengok Amir dari luar dengan Aryan. Mami bersuara, "Fatimah, tunggu apa lagi? Marilah masuk." "Sekejap Mami, Amir tak turun lagi." Amir masih menunduk mencari sesuatu dalam kereta. Tiba-tiba ada wanita menyeringai di sebelahnya, tersenyum pandang Fatimah dekat luar kereta. Fatimah menjerit panggil Amir, tapi Amir tak dengar. Amir yang baru perasan ada wanita misteri dalam keretanya terasak ke pintu kereta. Dia cuba buka pintu, tapi berkunci. Kuncinya seolah-olah tersekat. Amir bersuara, "Siapa kau? Apa kau nak?" "Mati." Wanita tu mendesis. Tangannya diangkat tinggi. Kukunya yang panjang mencengkam leher Amir. Nafas Amir jadi sesak. Kuku tajam tu menusuk ke batang lehernya. Darah merah meleleh dari leher yang dicengkam kuat. Mata Amir terbeliak di saat malaikat maut datang mencabut nyawanya. Satu persatu imej terlayar di depan mata. Ya, di saat nyawanya sedang diragut kejam, dia melihat kembali setiap perlakuannya semasa dia berada di rumah agam tu. Bayangan seorang wanita berwajah lembut merenung wajahnya lama sambil melambai mesra, menanti kedatangan dia untuk bersatu kembali. Amir akhirnya meninggal dunia. "Mastinah, kita pindah ke rumah Mami je lah." Seminggu selepas Amir meninggal dunia, Fatimah mula dapat terima hakikat. Walaupun masih ada keanehan tentang kematian suaminya tu. Dia nampak jelas wanita mengerikan dalam kereta Amir. Pada pandangan matanya, dia nampak Amir dicekik sampai mati. Tapi Mami dengan Mastinah tak nampak apa-apa, kecuali mereka nampak Amir mengelupu macam sesak nafas. Postmortem menunjukkan otak Amir mati akibat daripada kekurangan oksigen. Langsung tak ada kesan dicekik, apatah lagi setitik darah di tubuh badan Amir. Polis mengklasifikasikan kematian Amir sebagai kematian mengejut akibat daripada sesak nafas. Mastinah yang mendengar cerita Fatimah sebenarnya turut merasakan sesuatu yang tak kena. Semuanya terjadi selepas Amir balik dari Kuala Lumpur. Mastinah bersuara, "Kenapa puan tak telefon saja orang di Kuala Lumpur? Tanya apa yang patut. Nanti puan kena juga pergi sana uruskan harta peninggalan tuan." Menurut Fatimah, dah banyak kali dia telefon Pakcik Zul, tapi tak berjawab. Lepas tu terus senyap je telefon dia. Langsung tak ada liputan. Fatimah cuma tahu Pakcik Zul dengan Peguam Amir je. Peguam Amir pun tak tahu apa-apa pasal Amir datang ke Kuala Lumpur baru-baru ni. Mastinah bertanya, "Bila puan nak ke Kuala Lumpur?" "Entahlah, saya tak pasti lagi. Tunggulah lepas 3 bulan. Tunggu peguam suami saya tu maklumkan apa-apa yang penting nanti." "Sabarlah puan, mungkin semuanya akan terjawab satu hari nanti." Idayu menjengah keluar. Dia dengar suara perempuan bercakap-cakap dekat luar pagar. Bilik dia paling dekat dengan pagar utama, jadi dia dapat dengar kalau ada orang datang bagi salam atau buka pintu pagar. Idayu pandang 2 orang perempuan yang kelihatan macam model bercakap-cakap di tepi pagar rumah. Siapa pula tu? Bergegas Idayu mendapatkan kawan-kawan dia yang tengah tengok TV. Mereka berempat berdiri di beranda melihat 2 orang wanita tu buka pintu pagar. Nozi bersuara, "Dia ada kunci. Isteri Mr. Amir ikut." Kemudian mereka berempat turun ke bawah.
tunggu dua orang wanita tu masuk. Wanita yang seorang lagi bertanya kepada wanita berbaju merah yang kelihatan sedih di wajahnya. Siapa yang tinggal dekat sini sebelum ni? Suami aku kata rumah ni milik arwah mamanya. Mamanya memang anak orang kaya. Arwah ada kata dia sewakan pada budak-budak pekerja kilang dekat depan tu. Seminggu sebelum arwah meninggal, memang dia ada balik ke sini. Tak tahu kenapa. Mungkin budak-budak kilang tu ada buat hal yang dia tak suka. Arwah tu memang pantang kalau harta peribadinya diusik orang. Mereka berempat berpandangan. Sah, itu isteri Mr. Amir. Mereka cuma pandang kedua wanita tu melawat rumah tersebut. Itu rumah dia. Mereka tak dapat halang apa pun yang ingin mereka lakukan. Jomlah kita balik. Aku rasa tak sedap hati pula lama-lama dalam rumah ni. Macam ada orang perhati je. Izu, Su, Idayu dan Nozi pandang pemergian dua orang wanita tu tanpa mengucapkan salam. Mereka cuma mampu pandang je. Pakcik Zul bersuara. Mereka datang. Ya pakcik. Mereka berdua tak nampak? Tak pakcik. Dah berbulan, kenapa tak ada siapa yang perasan agaknya? Polis pun tak nampak pakcik. Apa lagi yang kita boleh buat? Takkan ada sesiapa lagi datang sini cari kita semua pakcik. Fatimah dan kawannya hanya melihat rumah yang tidak ada penghuninya sebelum bergerak tanpa mengetahui yang sebenarnya masih ada penghuni di dalam rumah itu. Nini yang baru muncul dari dapur ajak mereka semua bermain. Tak lama kemudian muncul pula Daniel bawa bungkusan. Nini bersuara, "Kakak, jomlah kita main. Penatlah duduk tak buat apa-apa." "Apa tu Daniel?" "Puzzle." "Ya kak." "Jumpa dekat mana?" "Loteng." "Jomlah kita main." Su melambakkan puzzle tersebut. Asyik mereka menyusun puzzle. Seronok. Seolah-olah mereka tak pernah terkesan dengan apa yang telah terjadi. Mereka sama-sama bergelak ketawa. Fatimah tidak lagi datang menjengah. "Ayo, banyak semak lah ini rumah bos. Ulam mesti sudah buat sarang. Apa boleh bikin Malik? Kita sudah ambil upah RM5,000. Mana ada orang nak bayar upah banyak macam tu sebab nak bersihkan kawasan besar macam ni?" "Saya dengarkan bos, rumah ni berhantu. Ramai orang cakap malam-malam kalau lalu dekat sini ada kelibat perempuan berdiri dekat tingkap atas." "Saya pun ada dengar macam tu juga. Sebab itulah tak ada orang sanggup bersihkan. Tapi Malik, kita nak guna duit sangat ni. Nak tak nak, kita kena buat juga. Sewa bilik dah berapa bulan tertangguh." Ahmad tolong Malik keluarkan meja rumput dan buka pintu pagar yang berkarat. Dia memulakan langkah dengan bismillah dan berharap kerjanya boleh disiapkan dalam masa 2 atau 3 hari. Dia memang perlukan sangat duit. Izu yang berdiri di tepi tingkap memandang dua orang pemuda terkial-kial nak buka pintu pagar. Izu bersuara, "Baguslah, ada juga orang datang bersihkan laman rumah ni. Eloklah, dah semak sangat." Daniel tarik baju Izu. Dia ajak Izu main bola, tapi Izu tak nak. Izu ajak mereka berdua main sorok-sorok. Daniel bersorak riang, "Nenek si bongkok 3, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja." Bunyi suara ketawa memecah suasana sunyi di dalam rumah agam tu. Suara tu tenggelam dengan bunyi bising meja rumput di luar sana. Hamka pandang gambar dalam skrin telefon. Dia jumpa Adi setelah sekian lama mereka bawa haluan masing-masing sejak kekasih dan sahabat mereka lenyap begitu saja. Puas dia dan Adi cari mereka semua, tapi tak berjumpa. Polis juga melakukan siasatan, tapi mereka langsung tak menemui sebarang clue. Lin dan Yanti, teman serumah mereka pun kehairanan dengan kehilangan mereka berempat. Mereka berdua balik selepas seminggu bercuti di kampung. Rumah tu memang dah kosong. Sewaktu menggeledah, mereka cuma jumpa patung-patung dalam sebuah bilik jahitan. Tak ada langsung jejak mereka berempat. Kadang-kadang Hamka terfikir sesuatu tentang patung-patung tu, tapi dia diam je. Sebab patung-patung tu sama saja macam patung yang mereka nampak dekat kedai pakaian. Adi pun perasan dengan patung-patung tu ketika mereka masuk mencari. Adi bersuara, "Mereka tak pernah bercerita pasal patung dalam rumah tu. Patung tu semua cantik-cantik." Perbualan mereka terhenti bila telefon Adi berbunyi. Cepat je dia menjawab panggilan daripada private number tu. Kemudian dia matikan telefon. Adi berkata, "Sejak kebelakangan ni memang telefon aku ni banyak betul masalahnya.
Ada je private number naik. Bila aku jawab, senyap, langsung tak ada suara. Entah siapa yang telefon aku. Saja nak main-main. Rimas, rasa nak tukar nombor telefon. Tapi nanti kalau Nozi telefon, tak dapat pula. Aku pun harap sangat Ayu muncul walaupun sekejap. Kesian mak dan ayah mereka semua, tunggu kepulangan mereka. Entah apa salahnya kita pada mereka berempat kan. Aku percaya satu hari nanti kita akan jumpa juga mereka. Mereka berdua teruskan perbualan. Lot 333 kekal dalam misteri. Di hujung talian, Nozi hampa lagi. Ternyata dunia mereka memang tidak akan bersambung sampai bila-bila. Semoga ada yang sedar ada sesuatu yang tinggal di Lot 333. Aku akan jadikan kalian sama macam Nini dan Daniel dengan budak seorang lagi yang ku panggil Ashraf. Tubuh Ayu yang terikat di atas katil pembedahan hanya menunggu masa untuk ditoreh dan dirobek. Su hanya mampu menangis, mulutnya tertutup dengan plastik tanpa perasaan. Tubuh Su yang masih bernyawa dirobek sehingga nyawa gadis tu sampai ke rengkung. Segala isi di dalam tubuh gadis tu dikeluarkan, dicampakkan ke dalam plastik hitam. Dia sedut keluar darah yang masih segar sehingga kering. Satu persatu kerja disusun cantik sehingga badan gadis tu menjadi kaku. Kelima-lima jasad tu dah siap diawet. Dia jahit pakaian kelima-lima patung tu dengan fashion yang menarik daripada kain yang berkualiti. Dia tersenyum bila baju tu siap dipakaikan pada patung-patung tersebut. Segala tenaga, kepakaran dah sehabis baik dia gunakan untuk kepuasan nafsu binatangnya. Amir bersuara, "Aku cuci tangan. Ini yang terakhir. Akhirnya aku berjaya melakukan sesuatu yang sangat hebat hasilnya." Seminggu Amir bersihkan segala sisa supaya tak ada sesiapa pun hidu perbuatannya. Hatinya sangat puas. Oh, baiklah sahabat semua, macam mana dengan cerita ni? Tuliskan pendapat sahabat semua di komen box dekat bawah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Ida sebab dah izinkan saya kisahkan cerita ni. Jangan lupa like, share, subscribe channel ni. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.